Harga rumah di Malaysia terlalu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang sekali lagi untuk kita tengok kenapakah harga di Malaysia, rumah di Malaysia ni terlalu mahal. Rumah mahal di Malaysia ni dia bukan lagi satu rahsia bagi kita semua. Sebenarnya disebabkan harga rumah di Malaysia ni terlalu mahal, rakyat terdekat seperti kita yang marhain seperti kita ni susah untuk kita membeli rumah yang kos rumah mewah. Okay? Tetapi yang pelik dia sebenarnya, pemaju pula semakin galak untuk membuat projek-projek perumahan, buat di sana, buat di sini. Okay? Akibat daripada tu sebenarnya banyaklah rumah-rumah mahal yang tidak terjual. Persoalan dia, kenapa? Malaysia banyak lembakan rumah-rumah ataupun projek-projek perumahan yang tidak terjual. Okey, melalui ada satu laporan daripada Jabatan Penilaian di Perkhidmatan Harta Malaysia. Ya, tapi ini data pada tahun 2019. Okey, di mana sejumlah dalam anggaran dalam 30,664 buah rumah yang baru yang tidak terjual selepas 9 bulan selepas projek habis, clear, sudah complete disiapkan oleh pemaju. Daripada statistik tu sebenarnya data yang diperolehi sebenarnya 48% daripada rumah yang baru dibina tu yang tidak terjual sebenarnya dia daripada unit kondominium, okey, dan kondominium dan juga pangsapuri, okey, dan daripada 32% tu adalah rumah teres. Rumah yang tidak terjual tu adalah rumah, selebihnya adalah rumah semedi. Data yang diperolehi daripada Jabatan Penilaian tu sebenarnya dalam banyak-banyak negeri seperti di Johor 18%, Perak dalam 16%, dan Selangor dalam 15%. Di mana daripada tiga negeri ni dia mempunyai rumah yang baru yang tidak laku yang paling banyak. Daripada tahun ke setahun harga sebalik daripada lembakan rumah yang tidak laku dijual ni, yang pelik dia, harga rumah bukan semakin menurun, harga rumah semakin menaik. Maknanya makin tahun makin naik, makin tahun harga semakin naik. Bukti daripada kajian Institut Kajian Khazanah di mana dia menunjukkan harga rumah di Malaysia ni dia meningkat kepada 313%. Okay, di antara pada tahun 2002 sampailah 2016. Pelik kan? Ya, kalau kita tengok daripada konteks ekonomi, kalau dari hukum makroekonomi sebenarnya bila sesuatu barang tidak laku, dia sepatutnya harga itu akan turun. Okay? Tetapi dalam kes rumah di Malaysia lain, dia sebalik dah. 4 sebab kenapa rumah di Malaysia ini terlalu mahal. Jom kita tengok apa 4 sebab ni. Pertama adalah penawaran dan permintaan. Di mana sebenarnya punca yang paling jelas kenapa harga rumah di Malaysia ni terlalu mahal. Okey, ini adalah kerana gara-gara penawaran hartanah. Okey, penawaran si hartanah ni oleh pemaju, mana penawaran hartanah oleh pemaju ni dia tidak selari dengan permintaan permintaan hartanah oleh si pembeli. Kita tengok pasaran hartanah pada hari ini di Malaysia, terdapat banyak lembakan projek-projek mewah yang ditawarkan oleh pemaju. Okey, pemaju hartanah ni banyak menawarkan projek-projek mewah. Okey, dan kurangnya projek-projek perumahan yang mampu milik untuk rakyat yang bersignifikan, yang bersesuaian dengan gaji isi rumah rakyat Malaysia pada hari ini. Kita tengok isu penawaran. Okay, isu penawaran pemaju pada zaman kini dia tidak selari sudah dengan permintaan. Dan apakah kesan daripada isu penawaran yang tidak selari dengan permintaan? Kesan dia
terjadilah satu ekosistem satu ekosistem ekonomi yang tidak sehat, okey, dan pada akhirnya dia akan bagi efek bagi golongan-golongan B40 dan bagi golongan-golongan anak muda pada zaman ini. Itu adalah daripada sudut penawaran dan juga permintaan rakyat, kita sebagai rakyat. Kedua adalah kos dan inflasi. Inflasi di sini bermaksud kenaikan harga umum barang, okey, adalah satu rangkaian ekonomi dari semasa ke semasa. Bermaksud daripada macam sekarang ni, harga sentiasa akan berubah, dia akan meningkat, dia akan harganya akan tetap, dia mengikut inflasi harga semasa. Inflasi bermaksud di sini adalah dari konteks beli rumah. Sebenarnya kita tengok jika menjadi cermin bahawa kuasa beli wang, okey, akan menurun berbanding dengan nilai dia. Okey, dalam erti kata mudah, perbezaan dia adalah contoh macam nasi lemak. Nasi lemak pada tahun 1999 dan pada harga itu nasi lemak kalau kita tengok harga 20 sen, 50 sen kita boleh dapat. Dan harga nasi lemak pada zaman ataupun pada tahun sekarang 2020 jauh beza harga dia. Sebenarnya dengan harga rumah yang turut menerima tempias inflasi di mana harga rumah akan meningkat secara normal pada kadar 13% sampailah daripada kadar 3% sampailah 4% satu tahun. Tapi, okey, sebenarnya ada tetapi. Sebenarnya peratusan median inflasi di Malaysia ni dia berbeza sedikit, okey, di mana dari tahun ke setahun sebenarnya terdapat tahun yang mencatatkan hanya 2%, 2%, manakala ada juga yang mencatatkan sehingga 6% kenaikan. Tapi sebenarnya barang-barang di Malaysia ni hampir boleh dikatakan hampir semua barang daripada komoditi perkhidmatan dia mendapat kenaikan inflasi tahun ke setahun. Masalah dia, tangga gaji di Malaysia ni kekal untuk tempoh masa yang lama. Okey? Di mana menyebab kesan daripada tu kita tengok sebenarnya apabila harga akan menaik, harga komoditi perkhidmatan di Malaysia akan menaik, naik daripada tahun ke setahun, inflasi akan menaik. Tetapi apabila gaji kita sebagai rakyat dia akan stay, dia akan macam mana mau beritahu, dia akan kekal dalam tempoh masa yang lama. Okey, sebab dia kesan daripada itu, kuasa beli kita sebagai pembeli, ni sebenarnya dia tidak selari sudah dengan inflasi. Okey, dia tidak selari sudah dengan perjalanan inflasi itu. Harga dari tahun ke tahun menaik, tapi tangga gaji kita dia masih stay dalam tempoh masa yang lama. Okey. 3, kenapa harga rumah di Malaysia tinggi ataupun mahal adalah daripada sumber pendapatan negara. Tahukah kita semua ataupun anda semua sebenarnya kos asas membeli rumah sebenarnya seperti mungkin yang sudah ataupun pernah membeli rumah tahulah tentang duty stamp. Dia merupakan salah satu daripada sumber pendapatan negara kita. Daripada tu mungkin kita semua tahulah tentang SST, GST, lepas tu real property gain, tax tu semua. Dia sebenarnya itu adalah sumber utama pendapatan negara kita. Oleh sebab itu semua, okey, harga rumah yang dikatakan mahal sebenarnya dia berkait rapat dengan polisi ataupun sistem cukai negara. Okey, kerana dia diselia sepenuhnya oleh kerajaan. Dan sebab keempat kenapa rumah terlalu mahal di Malaysia adalah spekulasi hartanah. Spekulasi hartanah ni antara sebab yang tidak popular, tetapi sebenarnya dia mempengaruhi harga-harga di sesuatu kawasan di Malaysia ini dia menjadi mahal. Okey, apabila grup-grup hartanah dia beritahu okey di kawasan ni mahal ni, market dia tinggi. Jadi sesuatu kawasan itu dia akan menjadi tumpuan hartanah dan harga-harga tanah akan meningkat, melambung mahal. Mana apabila pakar-pakar hartanah ni dia membuat spekulasi, turun ataupun naik
sesebuah hartanah di sesuatu kawasan tu, di mana pembeli hartanah sudah pasti akan mau mengambil pendangan daripada si hartanah ni. Jadi dia akan menjadi sebab, okey, dia akan ambil tanah tu, dia akan mengikut harga menjadi lebih tinggi. Tapi sebenarnya spekulasi hartanah ni asas dia sebenarnya dia didorong oleh beberapa elemen, seperti contoh macam booster hartanah, kebolehan untuk pelabur, okey, pelaburan jangka panjang untuk pelabur-pelabur tu juga, dan juga kadar sewaan ke atas penyewa di sesuatu kawasan. 4 sebab kenapa rumah-rumah di Malaysia terus akan menjadi mahal. Rumah di Sabah antara yang termahal di Malaysia. Mungkin kita semua ataupun di luar sana sebenarnya kita semua daripada kita sebenarnya mahu memiliki rumah kediaman kita sendiri. Tetapi kita faham sekarang masalah untuk memiliki rumah tu sebenarnya di luar kemampuan kita. Jom kita tengok sebenarnya kenapa harga di Sabah rumah terlalu mahal. Kita perasan atau tidak, rumah-rumah di Sabah sebenarnya terlalu mahal, terutama di kawasan Kota Kinabalu. Kalau kita mau beli rumah di tengah-tengah bandar, itu kalau kita tengok sebenarnya harga yang terlalu mahal. Ya, itu jangan ceritalah kalau di kawasan tengah bandar. Sebab apa harga di tengah bandar itu mahal? Kita tengok harga kawasan di bandar ni mestinya sebenarnya tanah tu dia berstatus CL ataupun CL+++, PL. Okey, itu adalah status tanah. Tak heranlah kalau kawasan-kawasan di tengah-tengah bandar tu sebenarnya mahal. Sebenarnya harga per square feet kaki, okey, harga per square feet kaki di kawasan KK ni, Kota Kinabalu, sebenarnya dia boleh mencecah, okey, dia boleh mencecah 1 per square feet. Okey, dia anggaran daripada 250 sampailah RM1,000. 1 per square feet. Itu baru 1 per square feet. Cuba bayangkan kalau 1 ekar, okey, 1 ekar, kalau kita tengok 1 ekar, kalau per square feet dia adalah 44,000. Jadi 44,000 square feet. Cuba kita bundarkan daripada 43,556 per square feet, kita darab 44,000, kita ambil harga anggaran harga yang paling murah 250. Berapa tu? RM11,000 1 kaki per square feet. Wow. Jadi macam mana? Duit banyak kita perlu untuk kita mau beli kawasan di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Tapi kalau kita tengok reason dia, yang macam saya beritahu tadilah, apabila pemaju menjual tanah yang terlalu mahal, okey, kepada hartanah, okey, hartanah jual kepada pemaju dengan harga yang mahal, di mana 1 kaki per square feet pun anggarannya dalam 250 sampai 1,000. Bayangkan kalau satu ekar tu tadi, harga dia boleh mencecah dalam satu kaki per square feet tu, harga dia boleh mencecah dalam 11,000. Adalah harga-harga di rumah, harga-harga di kawasan Kota Kinabalu ataupun kawasan-kawasan KK sewaktu dengan dia. Tak kisahlah di mana tempat, sebab harga yang terlalu mahal. Okey, apabila hartanah jual kepada pemaju, dan harga akan meningkat. Jadi kita sebagai pembeli, confirmlah harga akan terus meningkat. Harga tinggi, rumah tinggi di Sabah adalah kos bahan mentah. Sebelum ni saya pun dah tahu. Okay, sebenarnya kebanyakan bahan-bahan mentah, contoh macam simen, batu bata, besi, bahan-bahan ni semua sebenarnya kontraktor-kontraktor di Sabah ni, diorang order daripada luar negara. Okay? Bukan je bahan mentah sebenarnya, tetapi pekerja pun dia order daripada luar negara. Sebenarnya bahan-bahan ni diperolehi daripada pemborong-pemborong yang sanggup mengimport daripada negara luar, dan pengusaha dan developer ni pula yang buat perumahan tu, diorang beli
Diorang beli secara hutang, secara hutang ataupun kredit, selepas tu baru 3 kali bayar secara tunai. Jadi pemborong ni juga mau juga untung, dalam masa yang sama persen akan dikenakanlah kepada pemborong. Sebab sebenarnya semakin naiklah kos pengusaha tu juga, di mana harga rumah kalau kita tengok dia berbeza-beza. Yang baru buka hanya tapak, dengan harga pun kita boleh tengok perbezaan harga-harga di setiap tempat tinggi. Ketiga, kenapa rumah mahal di Sabah ni adalah disebabkan oleh pelabur. Kalau kita tengok kalau kita tengok sebenarnya banyak pelabur-pelabur yang dari luar yang melabur dari industri pembinaan, di mana sebenarnya bangunan yang baru siap sekarang ni adalah kebanyakan pelabur-pelabur dia daripada Korea, daripada China. Walaupun sebenarnya sudah kurang pelancong China, tetapi proses pembangunan mereka yang pelabur daripada China tu sebenarnya di kawasan beberapa kawasan di sini masih diteruskan. Jadi makin mahal lah harga rumah di tengah-tengah bandar ni. Pelabur daripada luar mana mau rugi kan? Saya rasa itu je perkongsian untuk kenapa rumah di Malaysia ni mahal dan kenapa harga rumah di Sabah pun mahal di Malaysia. Itu adalah sebab-sebab kenapa rumah masih mahal. Jadi macam mana kita mau cari solusi untuk kita settle harga rumah mahal? Sebenarnya kita nak dapat bagi settle pun masalah ni. Kita rakyat je pun. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita ada budget sendiri, sebenarnya bagus lagi kita buat rumah sendiri berbanding kalau kita beli rumah-rumah teres, rumah apartmen, rumah SMDB. Sebenarnya jauh beza dia kita buat rumah sendiri berbanding dengan kita beli. Tanah sendiri ada, kalau tiada pun kita beli tanah dalam 1 lot, 2 lot untuk kita buat rumah dalam harga 100,000, 200,000. Lagi besar rumah tu yang kita buat dengan harga 150,000, 250,000 berbanding dengan kita beli 1 biji rumah. Harga rumah sekarang dah larilah dalam 200,000, 300,000 sampailah 700,000. Itu adalah memang di luar kemampuan ataupun di luar kotak pemikiran yang logik kita. Saya harap ilmu ini berguna untuk semua dan jangan lupa untuk kita jangan lupa untuk kita terus majukan diri kita selari dengan untuk itu saja, dan jangan lupa untuk like dan subscribe Musa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.